Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Idris bin Bulay alias Bahari daripada Universiti Universiti Sabah. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas konsep berkaitan dengan pembentukan dan penilaian modul psikousahawan orang kurang upaya yang disebut juga MPOQ di negeri Sabah. Okey. Kandungan pembentangan didahului oleh pendahuluan, kedua ialah objektif diikuti dengan Akta OKU 2008, teori model kesejahteraan subjektif OKU, seterusnya ialah pengukuran kesejahteraan subjektif OKU dan aspek keusahawanan juga diberi perhatian dalam kertas konsep ini diakhiri dengan kesimpulan. Seperti mana kita maklum bahawa golongan orang kurang upaya adalah sebahagian daripada masyarakat, malah mereka dilindungi oleh sebuah akta yang dikenali sebagai Akta Orang Kurang Upaya 2008 yang mengiktiraf peranan golongan OKU dalam kalangan masyarakat. Pelan Tindakan Orang Kurang Upaya 2016-2022 telah menggariskan beberapa objektif untuk golongan OKU, antaranya ialah meningkatkan peluang golongan OKU untuk bekerja sendiri dengan menyertai bidang keusahawanan dan program pemerkasaan ekonomi. Jika kita lihat dari segi status kemiskinan penduduk negeri Sabah, iaitu seramai 76,109 orang pada akhir tahun 2017, dan juga negeri Sabah menjadi negara kedua tertinggi yang tersenarai dalam status kemiskinan nasional. Kajian oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menunjukkan bahawa hampir 80% orang kurang upaya di dunia hidup dalam keadaan miskin. Bagi jumlah golongan OKU di negeri Sabah pula, kita lihat seramai 32,985 orang kurang upaya telah mendaftar di Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah sehingga Oktober tahun 2018. Statistik ini menunjukkan masih ramai lagi OKU yang terbelenggu dengan kemiskinan dan keperluan untuk mewujudkan program pengupayaan ekonomi dalam kalangan OKU masih signifikan dan mustahak. Justru, kajian ini melibatkan 4 objektif. Pertama ialah membentuk modul psikousahawan orang kurang upaya. Yang kedua ialah menguji ciri psikometrik yang melibatkan kesahan dan kebolehpercayaan bagi setiap sesi dan aktiviti yang terkandung dalam modul tersebut. Yang ketiga ialah menentukan ciri personaliti, tahap kesejahteraan subjektif dan kemahiran perniagaan ataupun keusahawanan OKU, dan akhir sekali lahirkan pelatih ataupun trainer MPOKU dalam kalangan orang kurang upaya. Kalau kita lihat dari segi Akta OKU 2008 jelas menunjukkan bahawa kajian atau penyelidikan itu sangat-sangat penting untuk golongan ini. Terdapat dua aspek yang diberi perhatian dalam akta ini, iaitu salah satunya ialah memberi maklumat empirikal mengenai kebahagiaan subjektif ataupun kesejahteraan subjektif orang kurang upaya fizikal kepada pihak kerajaan mengikut Perkara 9/1 dan juga seiring dengan Perkara 9/1K mengenai fungsi majlis, iaitu untuk mengumpul semak data dan maklumat dan menjalankan serta menggalakkan penyelidikan yang berhubungan dengan orang kurang upaya. Kalau kita lihat di bahagian 4 akta ini dalam bab 1, ia melibatkan elemen penggalakan dan pembangunan kualiti hidup dan kesejahteraan orang kurang upaya. Kita boleh lihat di sini contohnya kalau kita merujuk kepada modul ini, keperluan modul ini dibentuk iaitu akses kepada pekerjaan. Orang kurang upaya hendaklah mempunyai hak untuk akses kepada pekerjaan atas asas kesetaraan dengan orang upaya. Justru pengenalan ataupun pembentukan modul ini sangat diperlukan supaya orang kurang upaya juga mempunyai hak untuk bekerja dan mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendapatan dan sebagainya untuk kehidupan mereka. Kalau kita lihat dari segi kategori OKU di Malaysia mengikut Akta OKU 2008, terdapat ada 7 kategori OKU. Yang pertama adalah fizikal, penglihatan, pendengaran, pembelajaran, pertuturan, mental dan pelbagai. Sebelum membentuk modul ini, beberapa teori akan digunakan, khususnya yang melibatkan komponen psikologi. Disebabkan oleh modul ini ialah gabungan antara dua konsep yang penting, iaitu psikologi dan keusahawanan.
Teori psikologi itu diperlukan, dan teori yang digunakan salah satunya ialah Seligman Perlman Model ataupun model yang diperkenalkan oleh Profesor Martin Seligman. Ia merangkumi 5 perkara yang penting. Pertama ialah P, ya, positive emotion. Yang kedua ialah engagement, bagaimana itu engage dengan masyarakat. Sebab sebelum mereka menjadi usahawan yang berjaya, seharusnya mereka mempunyai ciri ini, engagement. Yang ketiga, bagaimana relationship yang ada pada OKU. Dan seterusnya ialah meaning. Dan akhir sekali, achievement. So, teori ini sangat penting dalam pembentukan modul tadi. Yang kedua ialah teori yang diperkenalkan oleh Profesor Barbara Fredrickson yang merujuk ataupun memberi fokus kepada positive emotion. Dan yang ketiga ialah teori flow yang telah diperkenalkan oleh Profesor Mihaly yang menunjukkan konsep ini sangat-sangat penting dan juga signifikan dalam pembentukan modul psikousahawan. Ketiga-tiga teori ini sangat penting digunakan untuk membentuk apakah konsep psikologi, khususnya psikologi positif yang melibatkan komponen kesejahteraan subjektif orang kurang upaya, selain daripada komponen keusahawanan tadi. Okey, selepas kita menyentuh berkaitan dengan teori, ini pula menyentuh berkaitan dengan model kebahagiaan subjektif ataupun kesejahteraan subjektif, sebab istilah kebahagiaan dan kesejahteraan itu digunakan sama, ya, istilahnya itu adalah sama. Okey, mengapa kajian ini penting ataupun model ini penting? Sebab model ini telah terbentuk daripada kajian PhD saya semasa saya jalankan PhD pada tahun 2011. Okey, model ini akan digunakan. Okey, konsep-konsep yang terhasil ataupun tema yang dihasilkan daripada model ini akan digunakan dalam membentuk komponen aktiviti modul psikousahawan tadi, ya. Kalau kita lihat di sini, proses pembentukan model ini dimulakan daripada fasa yang pertama, pendekatan kualitatif kepada teori, diikuti oleh fasa interim, pembentukan instrumen. Proses pembentukan instrumen ini sangat penting. Akhirnya, instrumen yang bakal ataupun telah pun dihasilkan sebenarnya akan digunakan dalam modul ini dalam mengukur kebahagiaan orang kurang upaya tersebut. Okey, khususnya OKU physical. Dan akhirnya kita akan melihat adakah mereka sudah bersedia ataupun belum, untuk menghadapi ataupun ingin belajar ataupun menguasai bidang keusahawanan. Aspek ini sangat-sangat penting sebelum mereka terlibat dalam perniagaan dan bidang keusahawanan. Okey, instrumen yang telah dihasilkan tadi telah mendapat copyright, ya, daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Instrumen itu dinamakan Instrumen Kebahagiaan Subjektif Orang Kurang Upaya Fizikal, akan digunakan dalam pembentukan modul tadilah. Selain untuk memudahkan pentadbiran soslidik instrumen kebahagiaan tadi yang merupakan elemen penting dalam komponen psikologi dalam modul tersebut, saya telah membentuk instrumen kebahagiaan subjektif orang kurang upaya fizikal untuk memudahkan OKU mengisi soslidik dan OKU memperolehi interpretasi ataupun dapatan daripada hasil pentadbiran soslidik tadi. Ini adalah contoh sistem yang telah dibangunkan untuk mengukur kesejahteraan psikologi orang kurang upaya sebelum mereka masuk ke fasa keusahawanan, ya. Ini masih dalam fasa psikologi. Setiap OKU yang dijadikan sebagai subjek kajian ataupun sampel kajian dalam pembangunan modul tadi akan mendapat keputusan seperti ini. Ini ialah dapatan dimensi kebahagiaan subjektif OKU physical. Kita boleh tahu, apakah dimensi yang mencatat nilai yang tinggi ataupun sederhana ataupun yang rendah bagi setiap dimensi kesejahteraan subjektif OKU physical tadi. Kita boleh tahu adakah positive emotion mereka rendah ataupun tinggi, hubungan ataupun relationship mereka dengan orang lain bagaimana. So, daripada dapatan ini kita mendapat panduan lah
untuk menentukan profiling psikologi ataupun profil psikologi dalam kalangan OKU sebelum mereka mencuburi dalam bidang keusahawanan. Begitu juga dengan sumber kebahagiaan. Ini sangat-sangat penting untuk kita melihat apakah faktor sebenarnya mereka bahagia ataupun mereka sejahtera. Okey. Okey. Kita pergi ke bahagian yang kedua, iaitu aspek keusahawanan. Okey. Bahagian pertama ialah aspek psikologi. Okey, selain daripada konsep uh, kesejahteraan dan juga konsep psikologi itu, elemen keusahawanan ini sangat-sangat penting. Okey, perlu dipelajari oleh OKU tadi. Okay, modul pembentukan usahawan orang kurang upaya fizikal di Sabah. Inilah modul yang akan dibentuk oleh kumpulan kami. Okay, oleh kumpulan penyelidik. Dan ada 7 aspek keusahawanan dalam modul ini yang kami cadangkan. Okay. Yang pertama adalah cabaran dan kekangan usahawan OKU. Yang kedua, kita akan ajar mereka berkaitan dengan pendaftaran perniagaan mengikut SSM. Yang ketiga ialah apakah jenis-jenis platform perniagaan bagi usahawan OKU. Yang keempat, melibatkan Lean Business Plan yang melibatkan strategi, taktik, gambaran dan ada sisi pembentangan. Yang kelima ialah cabaran pengurusan modal usahawan OKU. Yang keenam ialah platform pemasaran offline dan online. Dan akhir sekali ialah pelantidakan. Ketujuh-tujuh aspek ini akan dimasukkan dalam modul ini dan akan diajar, akan dikongsi dengan orang kurang upaya, iaitu subjek ataupun sampel ataupun peserta dalam kajian ini. Okay, untuk makluman rakan-rakan sekalian, saya juga telah dilantik menjadi pakar perunding untuk program keusahawanan OKU Negeri Sabah. Elemen psikologi itu sangat penting. Saya telah memberikan perkongsian berkaitan dengan konsep psikologi dan psikologi positif kepada pihak MARA. Sebab elemen psikologi ini kita perlu lihat kepada setiap OKU sebelum mereka berkecimpung dalam bidang keusahawanan. So, elemen psikologi dan juga psikologi positif dalam kalangan OKU juga dimasukkan dalam modul tadi. Secara kesimpulannya, konsep ini memberi tumpuan kepada pembentukan, kertas konsep ini memberi tumpuan kepada pembentukan dan penyelesaian modul psikousahawan OKU. Pembangunan MPOKU ini berangkumi dua bahagian yang penting, iaitu elemen psikologi dan keusahawanan. Pengetahuan dan kemahiran mengenai kedua-dua elemen yang bakal diberikan kepada OKU diharapkan dapat memberi manfaat kepada OKU, iaitu daripada segi peningkatan kesejahteraan subjektif dan kualiti hidup orang kurang upaya, seperti mana yang terkandung dalam Akta Orang Kurang Upaya 2008. Sekian dan terima kasih.